mati dalam iman. Subhanallah. Itu 1962. Ya, Alibaba Bujang Lapuk. Filem-filem P.Ramlee, ada beberapa filem yang di-ban buat sementara waktu. Filem yang pertama di-ban ialah Antara Dua Darjat. Berapa lama tidak disiarkan filem tu, tak boleh tayang sebab Antara Dua Darjat. Yang kedua filem Sarjan Hassan, yang tidak disiarkan beberapa lama. Yang ketiga yang ditahan ialah cerita Alibaba Bujang Lapuk, last kali itu. Sebab ditikam oleh Haji Sattar, ditikam, dia bangun, dia pergi ubah tempat lain. Boleh bangun, kata Haji Sattar, mati dalam iman. Nampaklah. Bila dia kalih muka P.Ramlee, senyum je, mati dalam iman. Bab itu digantung sekejap. Sebab apa? Seolah-olah mempersendakan orang yang mati merompak. Ni dia tuan-tuan, bukan semua cerita P.Ramlee itu hak diluluskan, ada hak kantoi juga. Sebab tu kita bukan boleh ambil semua pun, ambil yang sikit-sikit, yang bagus-bagus kita ambil lah. Tuan-tuan kalau pergi ke Perak, saya ni terlibat dengan radio Perak FM sepanjang bulan Ramadan. Ada yang live on air, hari Selasa ni live di radio, live in concert. Ada juga yang rakaman. Yang saya terlibat ialah kuis Ramadan. Apakah makna puasa wisal? Apakah makna puasa dahri? Sehari satu soalan, 30 soalan, kumpulkan dan hantar. Siapa yang betul dapat pakej umrah, hadiah dah. Jadi siapa yang nak soalan dan jawapan, kenalah baik-baik dengan saya, ya, bagi rasuah ke apa ke. Tuan-tuan, soalan yang kedua, program yang kedua yang saya buat, nama dia Opera Kehidupan. Opera Kehidupan ni apa? Diambilnya dialog filem P.Ramlee, diambilnya dialog cerita P.Ramlee, kemudian dihuraikan. Dihuraikan. Ini cerita dia. Apa yang P.Ramlee buat filem ni, cerita dia. Contohnya 3 Abdul. Ini bagus, tak boleh makan. Namanya ekonomi. Ayah anda, anak anda pun dah kenyang, anak anda tak tidur. Bila nak tidur, nak ke mana tu? Undang-undang dalam ini rumah tidak boleh tidur suami isteri. Bagus ayah anda, ini namanya family planning. Lepas tu saya penghurai. Apa dia maksud perancang keluarga? Apa maksud perancang keluarga? Boleh ke tidak merancang keluarga dalam Islam? Boleh ke tidak ikat rahim? Boleh ke tidak buang rahim? Boleh ke tidak makan ubat? Boleh ke tidak pasang IUD untuk mengelakkan kehamilan? Ini huraian dia. Apa hukum orang perempuan pasang IUD supaya tak mengandung? Apa hukum perempuan yang ikat rahim dia supaya tak mengandung? Apa hukum perempuan yang buang rahim supaya tak mengandung? Apa hukum orang perempuan yang buat macam ini? Apa hukum yang makan pil perancang keluarga menurut agama kita? 5 minit punya huraian. Nanti siapa yang nak meneka dengan betul, silalah telefon 554433, kita akan tanya soalan. Apakah hukum memasang IUD? Hadiahnya RM100 voucher di UO. Jadi siapa yang nak PUO, amailah, dapat voucher free, tuan-tuan. Diambil daripada cerita P.Ramlee lah. Pasal apa saya ambil cerita P.Ramlee? Sebab semua orang kenal cerita dia. Kalau saya buat cerita KL menjerit, tuan-tuan bukan tahu. Tuan-tuan tahu? Saya pun tak tahu cerita KL menjerit. Siapa tahu? Kita tak tengok langsung. Tuan-tuan dah tengok Momok the movie, tobatlah om tak tengok. Tak dapat saya aku pergi tengok. Tapi cerita P.Ramlee ni semua orang tengok. Kita ambil hukum. Akhirnya kita belajar hukum family planning. Apa hukum? Bila dia makan pil perancang keluarga, haid dia datang 2 kali sebulan, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang sebulan 3 kali. Tu nak kira haid ke nak kira darah istihadah lah. Kadang-kadang haid dia jadi panjang, daripada 7 jadi 15.
Kemudian panjang tak datang, datang balik. Kadang-kadang berhenti 7 hari, selepas hari ke-17 mai pula dah. Ini bahana pakai perancang keluarga. Orang yang pakai perancang keluarga ni jiwa tertekan, tension, ubat tertinggal pun tertekan. Dia balik kampung tertinggal ubat perancang pula. Abang, apa? Ubat tertinggal. Mana aku tahu kamu punya? Ya Allah, susah hatinya aku. Nampak tension. Sebab tu kita kena kaji balik daripada sudut kekeluargaan, daripada sudut Islam, apa hukum pemakanan pil perancang keluarga ini. Baik, Nabi berkata, wa innal kafir idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Dan orang-orang kafir apabila disukakan, yakni ditunjukkan pada waktu matinya dengan azab Allah, maka bencilah ia berjumpa dengan Allah,